Bye-bye Zuraida Kamarudin. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Orang putih cakap, what you give, you get back. Baru kemarin, Jom Channel menyentuh tentang peristiwa pengkhianatan yang pernah dibuat bekas Ahli Parlimen Ampang Datuk Zuraida Kamarudin dalam menjahanamkan lanskap politik Malaysia. Kini beliau antara 11 pemimpin Parti Bangsa Malaysia PBM yang digugurkan jawatan dan dipecat daripada parti itu. Unit penerangan PBM dalam satu kenyataan pada Selasa berkata, turut tersenarai antara yang dipecat adalah Setiausaha Agungnya Nur Hizwan Ahmad. Pengguguran kesemua anggota parti yang terlibat itu dibuat susulan kegagalan mereka memberi maklum balas kepada Jawatankuasa Disiplin PBM dalam tempoh 7 hari yang diberikan sebelum ini. Mereka telah diberi peluang untuk menjelaskan dan membela diri serta diberi tempoh 7 hari, akan tetapi telah gagal memberikan maklum balas kepada Jawatankuasa Disiplin Parti PBM. Maka dengan ini, demi kepentingan Parti PBM, Jawatankuasa Disiplin PBM telah membuat keputusan bahawa keahlian jawatan individu-individu tersebut ditamatkan berkuat kuasa serta-merta pada 27 Disember 2022, katanya. Selain Zuraida dan Nur Hizwan, 9 pemimpin PBM yang lain turut dipecat adalah Naib Presiden 1 Rahimah Majid, Naib Presiden 2 Dr. Satis Kumar, Naib Presiden 3 Muhammad Saiful Bahari Sahari, Ketua Pemuda Naim Brundagi dan Ketua Penerangan Zakaria Abdul Hamid. Sementara itu, Timbalan Presiden 1 Haniza Muhammad Talha dan Ketua Wanita Dr. Daroya Alwiyan turut menerima surat tunjuk sebab juga dipecat daripada jawatan, namun kedua-duanya masih kekal sebagai ahli biasa. Krisis yang melanda PBM sebelum ini bertambah parah selepas Presidennya, Datuk Larry Seng, menggantung keahlian dan jawatan 12 ahli majlis tertinggi parti itu kerana mendakwa penglibatan individu berkenaan didapati menggugat kepentingan parti, kepimpinan dan sedang berusaha melakukan pengkhianatan terhadap parti. Susulan itu, Zuraida pada Sabtu mendakwa majoriti akar umbi parti itu tidak bersetuju dengan tindakan Larry dalam menguruskan organisasi tersebut. Beliau berkata kononnya beberapa langkah dangkal dilakukan Larry yang mendedahkan hal berkaitan kerahsiaan parti di media sosial selain kenyataan berbolak-balik telah merosakkan imej PBM dan mendatangkan kegusaran dalam kalangan ahli parti. Untuk makluman anda, sebenarnya pemecatan itu dibuat ekoran daripada kemelut perebutan kuasa. Saya ulang sekali lagi, perebutan kuasa di antara Larry Seng dan Zuraida. Ia juga turut berpunca daripada tindakan Zuraida menyertai pertubuhan bukan kerajaan NGO pimpinan Tan Sri Anwar Musa Muafakat Nasional. Ingat tak, sebelum PRU 15, parti tersebut pernah bercadang menyertai Barisan Nasional, namun permohonan tersebut gagal direalisasikan. Pasca PRU, Larry Seng menyokong kerajaan pimpinan Anwar meskipun laporan media melaporkan pendirian itu tidak diputuskan oleh Jawatankuasa Pusat PBM. Begitu cepat sekali hukum gerakan Newton bertindak dalam kerjaya politik Zuraida. Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan, terdapat satu daya tindak balas pada magnetit sama dari arah bertentangan. Beliau terlibat dalam langkah Sheraton yang meranapkan kerajaan Pakatan Harapan. 2 tahun yang lalu, secara tepatnya 25 Februari 2020, beliau mengucapkan selamat tinggal kepada partinya yang pertama, PKR, apabila beliau dipecat bersama mantan Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Bye-bye PKR, demikian gembiranya beliau bersama sekumpulan anggota yang turut dipecat sambil menganjing dalam satu video yang tular ketika itu. Ekoran itu, beliau bersama Azmin menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu di mana beliau turut dilantik menjadi ahli majlis tertinggi. Keberadaannya dalam Bersatu tidak lama dan hayat politiknya turut terjejas apabila beliau berbeza pandangan dengan Azmin yang kekal di dalam Bersatu. Pada 12 Mei 2022, beliau dipecat daripada Bersatu kerana penglibatannya dalam membentuk PBM. Sebulan selepas itu, beliau menyertai PBM dengan harapan menjadi Presiden Parti. Kerjaya politik Zuraida bermula dalam PKR di mana beliau bukan sahaja menjadi Ketua Wanita PKR yang pertama, malah jawatan tertinggi yang disandang beliau ialah Naib Presiden. Tapi sayang, tak pandai bersyukur. Zuraida turut bertanding di dalam PRU 15 untuk mempertahankan kerusi Ampang, tapi kecundang di bawah PBM. Ada pengajaran penting di sini sebenarnya. Untuk membangun di dalam politik, individu perlu mendapat sokongan jentera parti yang lancar. PBM baru setahun jagung dan aura kepimpinan individu seperti Zuraida tidak memadai untuk menambat pengundi. Ini kerana rakyat mengundi untuk parti, bukan individu.
Apakah akan ada kemungkinan Zuraida membuat satu political comeback? Ada kemungkinannya sekiranya Muafakat Nasional bertukar menjadi parti politik, tetapi itu juga bergantung kepada sama ada para pengundi akan memilih Zuraida dan Muafakat Nasional. Dan di situ nanti tidak mustahil Tan Sri Anwar Musa akan melopong dikhianat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada berkata, orang yang berbuat jahat kepada orang lain akan tersungkur binasa di dunia walaupun dia diampuni dan dirahmati di akhirat nanti. Sama-sama kita hayati, namun buat masa ini, Jom Channel ingin ucapkan bye-bye Zuraida Kamaruddin.